Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Israel menyerang kira-kira 300 sasaran Hezbollah di Lubnan semalam. Antara lokasi disasarkan termasuk 30 firma kewangan dikaitkan dengan Hezbollah. Tentera Israel mendakwa firma kewangan berkenaan membiayai aktiviti kumpulan yang disokong Iran itu. 13 serangan turut dilancar rejim Zionis ke pinggir selatan Beirut. Hospital Hariri, fasiliti kesihatan terbesar di Lubnan, antara yang diserang. Ia mengakibatkan 4 individu termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dan 24 lagi cedera setakat ini. Serangan Israel terhadap Lubnan sudah berlangsung hampir sebulan dan berlaku ketika rejim Zionis terus menggempur Gaza lebih setahun. Sementara itu, Israel memperluas serangannya ke lebih banyak kawasan di Lubnan. Terbaru, serangan menyasarkan daerah Uzai di selatan Beirut. Serangan udara dilancar semalam sejurus selepas tentera Israel beri amaran kepada penduduk beberapa daerah untuk berpindah. Perintah evakuasi disusuli serangan dalam waktu singkat mengakibatkan penduduk panik. Tentera Israel seolah-olah tidak mahu memberikan ruang kepada orang awam menyelamatkan diri. Uzai pertama kali jadi sasaran serangan sejak Israel mula menceroboh Lubnan. Antara lokasi terjejas termasuk kawasan perumahan penduduk yang terletak berdekatan dengan hospital. Operasi mencari dan menyelamat mangsa sedang giat dijalankan. Utusan khas Amerika Syarikat Amos Hochstein menegaskan bahawa Amerika sedang berusaha untuk menamatkan konflik Hezbollah Israel secepat mungkin. Ia melalui kerjasama dengan pemerintah Lubnan dan Israel bagi mencari formula penyelesaian muktamad. Hochstein menegaskan komitmen Amerika adalah untuk menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi 1701 PBB yang menyeru pertempuran antara Hezbollah dan Israel dihentikan. Katanya penyelesaian diperlukan berdasarkan resolusi yang dipersetujui pada tahun 2006. Namun menurutnya, komitmen pihak yang berperang terhadap perjanjian itu tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah. Beliau menegaskan perubahan perlu dilakukan kerana komitmen kedua-dua pihak terhadap resolusi 1701 sahaja tidak mencukupi. Resolusi tersebut menyeru agar selatan Lubnan bebas daripada sebarang tentera atau senjata selain daripada milik negara Lubnan. Donald Trump sekali lagi membuat tuduhan tanpa bukti bahawa Parti Demokrat cuba menipu dalam pilihan raya 2024. Malah beliau terus mempromosikan dakwaan palsu dan teori konspirasi berhubung penipuan pengundi secara meluas dalam pilihan raya 2020 yang tidak berlaku. Trump yang sering berbohong tentang keputusan pilihan raya 2020 yang dimenanginya berulang kali cuba menimbulkan keraguan mengenai integriti pilihan raya 2024 dan membuat dakwaan tanpa bukti tentang Demokrat yang dituduhnya cuba menipu. Trump berkata demikian pada satu perhimpunan di Greenville, Utara Carolina. Dalam ucapannya, Trump mendakwa Demokrat cuba menipu pilihan raya 2024 dan mereka tidak akan terlepas begitu sahaja. Trump merujuk kepada pengerusi jawatan kuasa kebangsaan Republikan Michael Whatley. Parlimen Vietnam memilih Jeneral Luong Quang 67 tahun sebagai Presiden bagi penggal 2021-2026. Semua 440 timbalan menteri di Dewan Negara mengundi untuk meluluskan percalonan merangkumi 91.67% daripada jumlah keseluruhan ahli parlimen. Quang, anggota Politburo dan ahli tetap Sekretariat, menggantikan Setiausaha Agung Tu Lam yang sebelum ini memegang jawatan sebagai Ketua Parti dan Presiden Vietnam. Selepas resolusi itu diluluskan, Quang dijangka akan mengangkat sumpah jawatan. Quang berkelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang pembinaan parti dan tadbir urus negara. Beliau memulakan kerjaya ketenteraan pada 1975 dan kemudiannya dilantik sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Am Politik Tentera Rakyat Vietnam pada 2011 sebelum dilantik sebagai pengarah pada 2016. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.